Telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit daripada membuka sebuah kota sendirian. Bayang tu, nak buka kota bandar ni taklah sesusah kita mengekang nafsu sebenarnya. Nafsu tu tak dapat ni nak ni, tak dapat tu nak tu, kan? Iyalah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, aku dan nafsuku bagaikan gembala dengan kambing ni. Jika aku menahannya dari satu sisi, dia melompat dari sisi lain. Kenapa pun kambing kan, tahan sini ada lagi sini, tolak situ dia pergi sini, tangkap seekor, yang seekor ni pula yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita sambung pengajian kita bawah kitab Penenang Jiwa, Penenang Jiwa Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Kitab ni kitab yang banyak bagi perkhabaran yang gembira untuk orang yang membacanya. Maknanya benarnya mudah, simple, mudah faham insya-Allah. Dan malam ni tajuknya melatih diri menahan nafsu dan syahwat. Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu kepada lisanmu, daripada keraguan hatimu kepada hatimu, daripada rohmu kepada badanmu, daripada cahaya penglihatanmu kepada matamu, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan maknanya Allah Taala beri wahyu pada Nabi Musa alaihi salam. Ketika tu Nabi belum lahir lagi, kan? Dah beritahu dah, banyakkanlah baca selawat kepada Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni dia belum lahir lagi dah sebut dah nama dia pada nabi-nabi yang lain, kan? Nabi kita ni dia popular, dan Nabi kita ni memang kalau kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj, ni sekarang bulan Rejab ni tengah beria lah orang cerita ni pasal Isra Mi'raj, kan? Yang mana Nabi kita waktu sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit sempat mengimamkan solat, mengimamkan solat, yang mana Nabi kita menjadi imam dan para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain semua menjadi makmum. Macam itulah. Allah telah berfirman, hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya untuk esok hari kiamat. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Mana kenalah tengok apa yang kita sediakan untuk hari yang mendatang. Hiduplah seadanya, Nabi pesan, kan? Hidup kita ni, kalau kamu hidup di waktu pagi, janganlah bercita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup pada waktu petang, janganlah cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali juga, Nabi pesan, begitu juga Allah Ta'ala mengingatkan, jangan kita panjang cita-cita. Panjang cita-cita ni ya. Macam sekarang kan, dah ramai dah tempah baju, kan? Tempah baju raya. Dia punya tempah tu, oh alhamdulillah, settle dah, tak payah pening-pening dah, pagi raya dah ready dah, dia kata. Kau tengoklah family aku pakai baju colour apa pagi raya nanti. Soalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Tu soalan dia. Faham tak? Itu maksud dia. Tu sebabnya kadang-kadang kita cakap tu kena lapik sikit. Kalau kita pergi kedai, kita try baju raya kita kan, ui dah siap baju aku. Ini kalau orang nampak ni boleh tahu ni betapa rare-nya baju aku ni, kata. Betapa ni lah apa rekaan yang terbaru. Tak ada siapa yang beli beat lah dalam geng-geng musrah suci ni, kan? Tak ada siapa yang beli beat lah design baju aku ni, contohlah. Jadi sepatutnya apa? Kalau kita ambil baju tu, contohlah kan, baju ni nak pakai, target kita nak pakai pagi raya, lapik sikit cakap tu, ya Allah, kalau ada kebaikannya, mudah-mudahan dapat aku pakai lagi baju ni pagi raya. Macam tu. Maknanya serah ke Allah Ta'ala. Serah ke Allah Ta'ala. Kita jangan cakap tu seolah-olah confirm. Ayat kita macam ni. Kadang-kadang ada ayat tu kan, dia panjang cerita ni, contoh apa? Kau tengok ujung tahun ni rumah aku jadi macam mana.
Kau tengok hujung minggu ni kereta apa aku bawa balik. Dia cakap kan. Dia dah booking. Kedai kereta tu dah cakap hari Ahad ni keluar, garanti dia kata. Wah, dia pun cerita. Dah upload dalam status dah. Kan. Apakah? Kan. Macam itulah. Macam-macam. Itu sebabnya hati-hati, jangan panjang cerita-cerita. Kau bagi aku tempoh sampai hujung tahun ni, kau tengok rumah aku jadi apa. Dia kata dia confident. Dia tengah nak renovate rumah. Kan? Dia pun tunjuk, kau nampak baju yang sangkut tu? Itulah baju yang abah akan pakai pagi raya. Orang mesti terkejutnya. Pagi raya semua nangis. Itulah baju yang arwah tu cakap nak pakai tu, tak sempat pakai. Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah. Ramai yang panjang cerita. Tu sebab Nabi pernah satu ketika Nabi ambil ganting kayu tu, Nabi lukis dekat tanah tu satu garisan panjang. Nabi lukis garisan panjang, kemudian dekat garisan panjang tu tergantung pula satu segi 4 tepat. Macam ni. Dekat garisan tu tergantung segi 4 tepat. Faham taknya? Faham okay. Dalam segi 4 tepat tu Nabi cakap-cakapkan dalam tu. Apa maksudnya? Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Garisan yang panjang ni Nabi bagi gambaran, itulah cita-cita manusia. Panjang. Nak buat tu, nak buat ni, nak ni, panjang. Tapi segi 4 tepat yang melekat pada garisan tu tadi, rupanya sekadar itu je umur kita. Tapi cita macam-macam ni. Nak pergi tu lah, rasa nak pergi ni lah, nak pergi Balkan lah, nak pergi Turki. Yang seorang tak baby, tak pergi Langkawi lagi, nak pergi Langkawi kan. Kemudian bila dah segi 4 tepat, setakat tu je umur dia, dalam tu dicakar-cakar. Cakar tu apa? Cala-cala cakar-cakar tu apa? Itulah ujian dan dugaan yang datang dalam hidup kita, yang menyebabkan kita tak terasa pun masa tu berlalu. Sibuk dengan layan perangai anak. Ya Allah Akbar. Tak, seminggu tak tidur. Sebab apa? Anak tak boleh balik. Mana pergi anak aku? Anak pergi jungle trekking, tak boleh balik. Sosek tak jumpa. Kan? Jadi tunggu seminggu ni, ujian ni tak makan. Ya Allah, anak aku. Sekali anak balik, barulah lega. Dah habis minggu, tak sedar tu. Habis minggu. Kan? Suami buat hal. Kan? Tak makan, tak minum. Sebulan lah, habis sebulan. Macam tu lah kan. Bergaduh dengan geng Usrah Suci. Contohlah. Kan? Sebab berebut, dah target dah nak makan apa tadi, yang dia susun tadi kan. Bukan senang masuk kuliah, makanan dah siap susun. Jadi bila dia keluar tengok dah tak ada. Tak bercakap dengan kawan tu. Contohlah. Dalam dia bergaduh-gaduh, dia bertikai, dia berbual, lepas tu dia sibukkan diri dia dan sebagainya. Tiba-tiba masa berlalu. Macam tu lah tu cakap, masa yang berlalu ni menyebabkan kita tak sedar. Akhirnya kita dah sampai ke penghujung usia kita. Tanyalah orang-orang lama kan, macam baru semalam je muda. Macam tu kan. Macam baru semalam bujang. Macam baru semalam anak tu kecil. Tiba-tiba anak tu bersuara, "Mak, nak kahwin." Tu kan. Tiba-tiba ayat tu. Kita rasa macam lama kan. Macam lama tapi sekejap. Kan? Jadi ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis. Syaitan hanya memperalat nafsu syahwat untuk menguasaimu. Jangan engkau tertipu oleh nafsumu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Nampak tu? Nafsu ni waktu Allah ciptakan makhluk. Nafsu ni pun makhluk Allah. Waktu Allah cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Aku siapa? Nafsu ni dengan sombong jawab, engkau, aku. Dengan Allah dia jawab macam tu. Kemudian Allah hukumnya, Allah letak dia dekat tempat panas selama 100 tahun. Lepas 100 tahun tu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Mak berani dia. Letak pula tempat sejuk 100 tahun. Engkau siapa, aku siapa? Aku, engkau. Akhirnya Allah laparkan dia selama 100 tahun. Laparkan dia, tak pergi dia makan. Jangan tanya saya apa makanannya, saya baca setakat tu je. Jadi lepas tu bawa keluar balik. Lepas dah dilaparkan 100 tahun, keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak beritahu nafsu ni kalah dengan
lapar. Itu sebabnya sepatutnya puasa kita dapat menundukkan nafsu kita. Macam sekarang kan tengok ada yang muka leweh kan, macam nak rabah sebab siang tadi dia puasa. Sian dia, makan pun sikit-sikit, dia terkejar-kejar nak pergi kuliah Samsul depan ni malam ni. Kuliah lain dia tak datang, malam ni dia datang. Contoh kan. Jadi benda tu lah macam kita tengok tadi kan. Dan keadaan tu nafsu ni, itu sebabnya kalau orang tu nak tak mampu nak kahwin, Nabi pesan apa? Nabi pesan puasa. Nabi suruh puasa. Sebab tu cara nak menundukkan nafsu dia kan? Janganlah engkau tertipu oleh nafsu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Angan-angan, bercita-cita nak tu nak ni macam-macam. Watak nafsu adalah merasa aman, suka berlengah-lengah. Nampak? Dia rasa senang aja. Dia tak nak susah-susah kan? Dan suka berangan-angan, suka berlengah-lengah. Nantilah relax dulu kan. Baru apa dengar azan Allahu Akbar, tengah tengok drama Korea back to back kan. Tengok drama Korea tengah syok, part tengah bergaduh lah ni. Aduh, yang ni apa jadi ni? Aduh, azan pula. Nafsu pun besar, relax dulu. Macam tu kan. Kasih habis, kejap lagi tengoklah. Jangan terkejar-kejar. Hidup ni jangan terkejar. Relax dia. Kan sampai habis. Tiba habis dah habis masa. Habis cerita tu dah habis waktu. Ya Allah, terlepas. Tak sengaja. Bukan tak sengaja macam tu. Memang sengaja. Kan? Bersuka-suka dan malas. Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Bohong aja. Kan? Jika engkau menuruti rayuannya, hancurlah engkau. Jika engkau lambat memperhitungkannya, tentu akan tenggelam. Lambat fikir nak buat tak, nak ni tak, nak ni tak, akhirnya tenggelam, dah lambat kan. Jika engkau lemah melawannya lalu mengikuti keinginannya, tentulah dia akan melemparmu ke neraka. Nafsu tidak akan pernah menuju kepada kebaikan. Ia sumber bencana. Dialah markas iblis serta tempat segala keburukan yang hanya diketahui oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang kau perbuat, baik maupun buruk. Itu sebab malaikat Jibril kata, dia pesan kat Nabi kita, suruh pesan kat kita, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Suka ke tak suka akan berpisah. Tak corai hidup, corai mati. Macam tu je kan. Sayang betul kat lelaki tu sampai tak keluar-keluar rumah. Sayang betul kat isteri tu sampai dia dukung setiap hari. Dapur ke bilik air ke dapur, dukung. Berjenjeng masuk dalam kereta, tak bagi bini tu cacah kaki ke lantai langsung. Sampaikan masjid wilayah daripada dalam kereta tu, dukung sampai ke dalam dewan. Contohlah. Sayang betul kat bini macam tu lah kan. Lampau-lampau betul kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kan, dalam hidup kita ni sampai masa kita akan berpisah dengan apa yang kita suka. Buatlah apa pun. Dan yang ketiga kan, perbuatlah suka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Itu peringatan yang jelas dan pesan. Itu sebabnya tadi surah Al-Hasyr tadi nak tengok apa yang kita kerjakan untuk hari esok, yang kita siapkan untuk bekalan akhirat apa dia. Seramai-ramainya manusia atas dunia ni, dia macam bersia-sia, berjalan sana berjalan sini, bersia-sia. Tetapi akhirnya bila nyawanya dah dipanggil oleh Allah Ta'ala, barulah dia perasan yang bekalnya masih lagi kosong. Jangan jadi macam tu. Ni malam ni datang kuliah ni, insya-Allah dah ada bekal sikit. Betul, walaupun tidur tak apa kan. Bukan senang kan, dekat rumah atas tilam payah nak tidur. Dekat dalam ceramah ni togak-togak boleh tidur kan. Iyalah, dengan aircon yang tak berapa sangat ni kan, macam tu kan. Tapi dia mula rasa-rasa sikit dah tu. Luar sejuk pula kan, kat luar hujan tadi. Tak apa, tak ada masalah. Tidurlah, saya tak kecil hati pun, tidurlah. Menangkup lah. Kalau tak bantal sikit, sian bagi dia tidur kan. Macam mana tu kelebihan tu, skill, kemahiran. Bukan semua orang tu boleh tidur tegak sambil mata ni mati
Dia bukan semua orang dapat peluang, dapat kemahiran macam tu. Tu gifted tu. Kan? Kawan saya dulu masa belajar, ada seorang. Dia tidur bukannya dia tidur 2 hari. Kalau tidur kat hostel pelajar lelaki tu 2 hari tidur. Orang main jam 2 jam 3 jam, dia 2 hari. Orang biasa bangun tanya pukul berapa dah. Dia tak, dia bangun tanya hari apa dah. Tapi alhamdulillah lah, bila dia habis belajar itu, dia kerja kat kolej apa tu. Ada satu kolej swasta, kemudian dia sambung belajar, sekarang dah bergelar doktor. Rasanya dah tak ada dah perangai tidur 2 hari tu dah. Masa belajar dulu je. Nak adjust sikit. Sebab ada kata tak apa dengar suruh Ustaz. Pokak ke apa? Bukan. Nak terkeluar, nak tokak bercakap nak. Dia kalau kita bercakap ni tak boleh rapat sangat dengan mic tau. Dia macam ni lah. Tak tahu lah. Mungkin lain lah kot. Speaker tu letakkan kat tepi orang yang tak dengar tu. Payah warna. Kena ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah lah kan? Tak payah. Okey. Aku ulang balik kan. Jadi tu lah tadi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat, baik maupun buruk. Jangan leka sangat dengan hidup kita sampai kita tak sedar, terleka, sedangkan kita tak bersedia pun untuk akhirat. Imam Al-Ghazali beritahu, dunia ni macam kita naik kapal. Turun daripada kapal, dia pesan oleh ketua ni, Al-Kapitan ni, kapten kapal kata, turun ni nanti kumpulkan bekalan sebab kita nak teruskan perjalanan. Kumpulkan bekalan, pedulikan. Kalau nampak perempuan cantik, lelaki handsome, pedulikan. Kalau nampak makanan-makanan yang sedap menyelerakan, pedulikan. Nampak atas-atas ni, pedulikan. Tapi kumpulkan untuk bawa ke perjalanan yang seterusnya. Ada 3 golongan yang turun daripada kapal. Golongan yang pertama, dia turun memang dia tak peduli lah, lantak lah. Nampak lawa ke apa, dia kutip bekal. Orang ni orang yang sangat beruntung. Tak boleh, entahlah orang nak pergi berjalan, nak pergi tu sini. Aku pergi kuliah kat masjid wilayah tu. Cakap lah pun, aku pergi usrah, aku pergi ni, aku pergi kuliah duha, pergi kuliah maghrib, pergi kuliah ni daripada pagi. Di Seremban ada seorang pakcik tu. Sampai tua dah pakai serban, dia tak pakai helmet. Naik motor, dalam bakul motosikal dia ada buku catatan dengan air mineral ni dekat dalam bakul depan tu, bawa daripada pagi kan sampai malam dia cari kuliah, daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur sampai malam. Lepas malam kan, lepas kuliah ceramah perdana, lepas isyak kan, dah sembahyang isyak baru dia balik rumah. Hari-hari. Polis nampak ni memang boleh tak tahan dia pun. Boleh tahu dah. Pakai serban ni, steady dia. Yang berani selain daripada sing pakai serban naik motor dia. Tapi betul. Tanya orang Seremban dia tahu. Nampak gila dia. Memang jaga solat, pergi kuliah, bayangkan. Daripada pagi sampai ke malam pergi apa? Pergi ke taman syurga. Itu kategori pertama tadi, kutip bekalan. Kategori kedua, dia turun, dia kutip bekalan, tapi dia nampak, sedap pula makan ni, makan lu. Nampak ni, dia pergi ambil, dia pergi apa? Dia layan makanan-makanan, dia layan perempuan cantik, dia layan lelaki handsome ni. Tiba-tiba dia teringat, tak lama lagi kan nak teruskan perjalanan. Baru teringat. Kutip. Dah di penghujung baru nak kutip bekalan. Tapi orang ni kategori bernasib baik sebab dia beringat. Itu sebabnya kalau siapa yang dah berusia emas, dia dah tak berapa belia, dia masuk kategori beliau. Contoh kan, saya ni ustaz dah tua baru pergi masjid. Jangan fikir macam tu. Sebab Allah sayang kita lah. Bertuahlah orang yang dah berusia tapi datang ke masjid. Malu ustaz dah tua pun sampai. Okey lah, ada orang tu tua tak sampai lagi. Betul? Kan? Allah sayangkan kita sebenarnya. Tu sebabnya kita diajar
Nampak orang tua daripada kita, orang ni banyak amal dia, ilmu dia pun tinggi. Nampak orang muda, bertuah budak ni, hidup tak panjang lagi tapi dosa pun tak banyak. Macam aku ni banyak dosa, macam tu fikir. Dia biasa macam tu. Ingat, sangka baik. Orang tu nasib baik, dah tua baru pergi, kan? Sebab masa muda dulu enjoy sangat. Contohlah, kan bukan orang sini, orang tempat lain. Dan yang ketiga, kategori ketiga, dia leka je. Leka, mula sampai habis leka. Tiba-tiba terdengar bunyi semboyan kapal tu. Dah nak jalan dah. Tak sempat buat preparation, dah terlambat. Nasi sudah menjadi basi. Bubur boleh makan kan. Kok bubur kicap, pula kan ikan masin, sedap kan. Macam tu. Bubur dah tak elok, macam mana kan? Macam tu lah. Jadi mana kata, ingatlah, dunia ni sementara. Nak belagak-belagak dengan apa yang kita ada, tak ke mana-mana. Nak belagak dengan nama Samsul Debat pun tak boleh. Tak lama besok ada nama-nama lain, Samsul Debab, Debik, Debuk semua keluar. Sebab saya pesan ke orang, bagi nama anak besok kalau beranak, capak cucu, jangan letak nama Samsul. Jangan. Samsul tu matahari, panas. Letak pula Debat, lagilah panas. Matahari yang berdebat, mati. Tak usahlah. Kan, letak nama Nabi Muhammad, bagus. Letak nama tu biar ada makna. Kan? Disunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Ini belum terbit dah ada nama kan. Macam tu lah. Baru bercinta tu, couple. Nanti kan anak kita kan, kalau nak pertama kita lelaki kan, pijak kan, tak tahulah kan, ngado kan, budak-budak sekarang. Nampak lelaki handsome ni, tak kira siapa lelaki orang tak lelaki orang, dia upload ni video imamku, ayat kan, macam tu kan. Budak sekarang konon muka tak handsome tu pengusi khairat kematian kan. Tu semua lah tu kan, sian orang tu. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui segala yang kau perbuat, baik maupun buruk Allah tahu. Macam tu sebabnya kalau kita hidup dalam dunia ni kena ada prinsip ihsan. Ihsan ni kita buat satu benda, apa benda kita buat, kita yakin kita nampak Allah. Kalau tak nampak Allah pun kita yakin Allah nampak kita. Macam kita lah tengok kat restoran tu, macam mana pekerja tu kemas restoran tu waktu bos dia ada dekat cashier. Dah lap meja, bawah meja pun lap, kursi terbalik, siap tiup, nak tunjuk depan bos dia. Minggu depan bosnya tak ada, dia macam tu lagi tak? Dia masih macam tu sebab ada CCTV. Jadi CCTV tu yang maksud tu tadi, dia mungkin tak nampak bos dia, tapi dia yakin bos nampak dia. Macam tu keadaan dia, nak bagi faham kan? Jika seseorang hamba mahu merenungi umurnya yang telah lanjut untuk mencari akhirat, maka renungan itu dapat mencuci hati. Kan? Nampak tu? Kalau umurnya telah lanjut nak cari akhirat, baru saya sebut tadi. Maknanya, maka renungan itu dapat mencuci hati kita daripada benda-benda yang tak baik. Kan? Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Fikir benda baik tau, bukan fikir nak menipu orang, bukan fikir nak buat benda tak baik. Ni fikir benda baik, nak tolong orang, fikir benda-benda yang berkaitan dengan agama, dengan ilmu dan sebagainya. Itu lebih baik daripada ibadah setahun. Demikian dalam tafsir Abu Lais, maka sewigia bagi orang yang berakal segera bertaubat atas dosa telah lalu dan memikirkan akan bekal mencapai keselamatan di akhirat. Dia memutuskan angan-angan keduniaan, tolak ke tepi angan-angan dunia ni, segera bertaubat, mengingat Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sabar menahan nafsu dan tidak memperturutkan keinginan syahwat. Ingat, nafsu adalah berhala. Barang siapa menuruti nafsu berarti menyembah berhala. Orang menyembah Allah, dialah yang mampu menahan nafsunya. Tolak tepi dunia. Contohnya dia pelakon, kan, dapat watak bagus ni, kan, heroin, kan,
hati tercari luka. Oh, contoh tajuk. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Contoh kan, ada pelakon-pelakon ni dia dapat watak. Ada satu hamba Allah ni saya kenal. Dia tolak ke tepi dah babak-babak yang pelik-pelik tu. Yang kena pegang tangan. Pegang tangan dia tak apa, pegang tangan orang. Dia pegang tangan tu kan macam, sebab ada seorang pelakon lelaki ni tanya saya, Ustaz, kehendak producer Ustaz pengarah tu sebab dia nak supaya orang dapat menjiwai watak tu. Orang kata kan, macam mana Ustaz? Tapi dah saya tahu, tak boleh lah saya kata kan. Tak boleh. Sebab dalam Islam, ingat, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Walaupun pun target dia. Boleh je sambil pandang merenung kan, macam kita lah kat rumah. Tak payah pegang pun, pandang bini kita dah menangis dia lah. Kan? Sampai hati abang buat, saya tak payah pegang pun. Saya sayang kat abang tu, nangis elok je. Kan? Tak payah pegang-pegang pun. Dan bila dia buat, memutuskan dia tak nak, macam abang Samsul Rau-Rau tu lah kan, dia ambil yang watak-watak yang dia berlakon tu semua yang syariah compliance, patuh syariah ni. Babak-babak kena pakai suar pendek, dia tak ambil. Babak-babak ni tak ambil. Ada satu lagi hamba Allah, saya tak nak sebut nama dia. Dia pun beritahu saya, Alhamdulillah, lepas tu lagi banyak job orang bagi kat dia sebenarnya. Okey je. Sebab kalau kita tengok pesanan yang tadi Jibril tadi, yang 3 tadi, dia ada sambungannya. Dia kata apa? Kemuliaan seorang mukmin adalah bangkitnya di waktu malam beribadah kepada Allah, dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Itu dia. Ni kita kadang teruklah, saya sekarang ni tak ada job lah, saya nak cuba jaga agama saya macam ni, dia buat kat saya. Salah tu. Kita kena ingat semua rezeki Allah bagi. Tu je. Tak dapat ni tak apalah kan, buat macam mana kan, macam tu. Macam sekarang kan, tengok buat program kuliah, boleh je kita buat. Ramai pun datang malam ni, ramai betul. Malah lempah sampai keluar tu. Saya tengok tadi selipar tak cukup tempat dah kan. Jadi maknanya kata orang still datang, hujan-hujan pun datang. Maknanya okey lah. Sebab kebergantungan kita ni pada Allah. Allah yang buka hati ni, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi apa yang kita nak. Allah makbulkan permintaan kita. Dan kalau Allah tak bagi, kita sangka baik. Bila kita doa, dia ada 3 je. Pertama, Allah bagi sama yang macam kita nak. Kedua, Allah tak bagi sama macam kita nak, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiga, kalau pun Allah tak bagi atas dunia, Allah simpan untuk bagi kita akhirat nanti. Kena sangka baik dengan Allah. Macam tu kan? Jadi mana kata ingat Allah banyak-banyak, wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak kan? Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab perkahwinan kan, bab perkahwinan ni, ingat Allah banyak. Kau ingat Allah banyak. Bukannya suami itu kena jaga diri dia saja. Kita doakan Allah jagakan suami kita. Kita doakan Allah jagakan isteri kita. Suami handsome pula kan, mukanya tu memang dalam 1000 orang kan, seorang pun tak ada macam tu mukanya. Macam tu lah kan. Tentulah ni nak bangga gambar, menggambarkan lah kan, menyebabkan dia susah hati. Ya Allah, kau jagakan dia untukku ya Allah. Macam tu lah. Ingat tu. Dia kata abang jangan jaga. So kan tak tahu air. Siap sound tu. Abang keluar, saya dah letak tracker dah dekat abang punya ni. Teruk betul. Macam drama apa tu, perempuan itu pun orang share dalam TikTok. Macam tu kan. Jadi makna kata, kadang bila kita buat macam mana pun, akhirnya Allah yang jaga. Macam contohlah, ada orang cakap macam ni, Alhamdulillah, aku dah beli rumah 5 biji lah. Aku bagi anak aku seorang satu 5 orang. 5 orang. Jadi macam tu sepatutnya semua kena buat. Tak adalah budak tu bergaduh bila kita mati besok. Wah, ayat dia. Alah mati. Bergaduh tak? Bergaduh tak. Sebab apa? Budak tu yang seorang tu dijual rumah tu. Dia nak rumah yang abang dia punya. Lepas tu dia sibuk suruh jual kan? Bergaduh. Sebab akhirnya bukan kita yang menentukan. Kita mancang benda tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala juga lah Maha Kaya yang akan menentukan. Okey?
Dia memutuskan angan-angan keduniaan, segera bertaubat, ingat Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sabar menahan nafsu dan tidak memperturutkan keinginan syahwat. Ingat, nafsu adalah berhala. Dia sudah tadi. Orang menyembah Allah dialah yang mampu menahan nafsunya. Diceritakan bahawa Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah. Dia melihat buah tin hingga tumbuh keinginannya terhadap buah itu. Seronok dia nampak buah tin. Dia membuka kasutnya dan dia memberikan kepada penjual buah itu seraya berkata, berilah aku buah itu. Dan si penjual melihat sandalnya tu, slippernya tu, lalu berkata, oh ni tak cukup. Dia kata, tunjuk kasut ni, slipper sandal dia tu, oh ni tak cukup. Maka Malik pun berlalu. Tak apalah, dah tak cukup, tak apalah, dia jalan. Maknanya dia pada dia letakkan keinginannya tu, kalau dapat, tak dapat pun tak apa. Nampak? Kemudian Malik berlalu, maka dikatakan kepada penjual itu, ada seorang lain bercakap, apakah kau tidak mengetahui siapa dia tu? Kau tak kenal ke dia tu siapa? Tu sama debat tahu, contohlah. Oh ya ke? Tak perasan lah. Contoh, dia kata, tu siapa tu? Tu Malik bin Dinar tau. Malik bin Dinar orang yang hebat, ilmunya tinggi, alim, warak, kan? Kau tak kenal ke dia? Dialah Malik bin Dinar. Dengan segera penjual tu, dia letakkan bakul dia, letakkan bakul di bahu pelayan, lalu berkata, kalau dia menerima buah ini daripadamu, maka engkau merdeka. Dia kata, kau pergi, bagi kat dia, suruh bagi je, free. Terimalah buah ini daripadaku. Tapi Malik bin Dinar menolak. Kan? Terimalah, di sinilah kemerdekaanku. Dia kata, tolonglah terima, inilah kemerdekaanku, ambil percuma aja. Kan? Kata pelayan itu lagi. Kemudian Malik menjawab, jika di sini kemerdekaan bagimu, maka di sini pula lah seksaan bagiku. Nampak? Ni ada unsur-unsur apa kat situ? Saya cakap, unsur-unsur apa? Kata manusia satu, unsur-unsur rasuah ada sikit kat situ. Sebab nak ambil hati orang tu, nak apa, supaya orang tu suka kat dia. Itulah, ada unsur-unsur tu sikit. Jadi itulah yang berlaku kan. Tak apalah, bagi free je, sebab dia ni ada kepentingan. Dulu masa saya bekerja jadi pengarah undang-undang dulu, selalu dapat ujian macam tu. Bila pergi makan kat kedai makan kan, tak apa, hari ni saya belanja. Memang saya takkan masuk kedai, saya letak duit tu, tak apa bang, duit saya ada, nak ambil, saya pun jalan. Memang saya tak masuk dah kedai tu. Sebab sekali kita terima duit belanja dia, 10 tahun dia cerita dengan orang, ni selalu makan free sini. Wah, kau ajar betul. Nampak tak macam tu? Contoh lah kan. Itu sebenarnya kena hati-hati kan, bukan senang kan. Tapi itu sebabnya kalau orang kerja penyawat awam kat jabatan kerajaan tu, saya tegur, jangan suka-suka minta buah limau mandarin kat raya Cina ni. Minta, tak ada limau ke tahun ni? Dia lah tanya Cina tu. Teruk betul kan. Mati ke kau tak makan limau tu kan? Dia nak kat limau tu. Tapi tak apa ustaz, sebab dia bagi, kita share ramai-ramai. Siapa cakap? Berjemaah ke tu? Jangan. Walhal bali lambak je kat Bandar Baru Bangi, dekat Bandar Bernilai tu kan. Dia tengok hari Cina tu besok, dia jual satu kotak besar tu RM5 je. Sebab dah tak ada orang dah. Benda tu kalau biar lama busuk, dia kena habiskan juga. Tentu dia. Tengok malam raya lah, malam raya kan ada pasar uptown tu, yang bazar Ramadan yang sampai lewat malam tu. Malam raya ramai yang pergi sana, menunggu kuih raya tu, yang satu bekas RM10 tu, sampai dapat pagi dekat nak raya, dalam 2-3 jam lagi nak sembahyang raya. Masa tu diisytiharkan 10 balang RM5. Orang dia tunggu macam tu. Ya Allah, puas hati dia kan. Sanggup tunggu. Iya, ramai. Cuba tengok malam raya. Sudahnya terlelap, jaga-jaga dah asar, sembahyang raya tak pergi, Zuhur tak, subuh Zuhur tak. Ya Allah, teruk betul. Zakat pun tak bayar lagi. Contoh lah, ada macam tu. Ada orang ni macam tu, dia nak bayar zakat fitrah tu, dia nak bayar pagi raya tu sebelum solat sunat Aidilfitri. Dia rasa suasana, dia kata. Kalau bapak mentua kita tu amel, boleh buat. Makna kita serumah dengan dia, nak keluar rumah semua, Pak, jap bang, nak bayar zakat. Boleh lah kan. Tak berani lah, bayar lah cepat-cepat kan. Macam tu lah keadaan dia.
Jadi dia tak nak. Dia kata kalau di sini kemerdekaan bagimu, maka di sinilah pula sesaan bagiku. Namun pelayan itu tetap juga mendesak-desak, sehingga Malik bin Dinar berkata, aku bersumpah tidak akan menjual agama dengan buah tin, dan aku tidak mahu makan buah tin sampai hari kiamat. Macam tu sekali lah dia nak menunjukkan tegasnya kat orang tu. Malik bin Dinar. Imam Hanafi dia sekali tu dekat pasar, cerita kat pasar agak lah. Imam Hanafi tengah jalan, tiba-tiba ramai orang nak tolong dia. Tuan, bagi kami tolong angkat barang tuan. Nak angkatkan dia punya beg dia, nak tolong angkatkan barang dia, angkatkan buku dia. Tak apa, tak payah. Kenapa kamu buat macam ni? Mestilah tuan ni orang hebat, tuan ni orang baik, takkan kami tak tolong. Apa je Imam Hanafi? Nangis Imam Hanafi. Dia kata apa? Sesungguhnya manusia tu kelihatan hebat hanya disebabkan oleh satu sebab. Apa dia? Sebab Allah menutupkan aibnya daripada orang lain. Itu je. Yang nampak hebat-hebat pun sama je, ada kurang kan. Macam ni nampak hebat, tidur berdongkok kan, contohlah kan. Nampak hebat, rupanya makan banyak, ya Allah teruk betul dia makan kan. Di hujung ke hujung licin, habis dengan bungkusan makanan orang pun dia balun dia sekali. Ya Allah, apa macam tu sangat dia makan sate. Dia makan sate dengan lidi-lidi dijilat ni, contohlah, teruk betul. Nampak ada kelemahan dia kan. Dia tu sepupu aku tu, kau tak tahu ke dia tu macam ni? Dah keluar cerita. Contoh kan. Diceritakan pula bahawa Malik bin Dinar sedang sakit menghadapi mautnya. Dia ingin segelas madu dan susu untuk dimakan dengan roti panas. Dia nak segelas madu dan susu untuk dimakan dengan roti panas. Pelayan segera menyediakannya. Kemudian Malik mengambil dan memandangnya sejenak, lalu berkata, dah ada dah segelas madu dengan susu tu tadi, dengan roti tadi, pelayan dah siapkan. Tiba dia berkata, wahai nafsu, engkau telah bersabar selama 30 tahun, padahal umurmu tinggal sesaat saja lagi kan. Maka dia buang gelas itu daripada tangannya. Dia tahan nafsunya hingga dia meninggal dunia. Demikianlah sifat para anbiya, aulia, siddiqin dan zahidin, serta orang-orang yang merindukan Allah. Zahidin ni orang yang berzuhud, yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Teringat saya kisah apa? Kisah Nabi Ayub kan. Nabi Ayub alaihissalam, Allah nak uji dia tu sebab apa? Iblis yang minta izin tu. Nabi Ayub ni lahir mukanya tampan juga. Lepas tu dia memang ada ternakan dan tanaman yang mewah, kaya-kaya. Anaknya ada 12 orang. Anaknya 12 orang. Isterinya setia menemankan dia. Kemudian Iblis kata, kalau betul lah, bagi aku uji iman dia. Nak tengok betul ke dia beriman dengan kau ya Allah. Maka Allah Ta'ala izinkan, ujilah. Ujian yang pertama, dia ambil nyawa anak-anak tu. Tiba-tiba anak-anak dia pergi kat rumah saudara dia, mak saudara dia tu ke pak saudara dia, pergi kat rumah tu, runtuh bangunan tu, mati semua anak dia. Nyata ujian ini tidak menyebabkan Nabi Daud patah semangat, malahan dia berdoa mudah-mudahan anak-anaknya diletakkan di dalam syurga. Kemudian Iblis kata, aku kena uji dia lagi. Ujian seterusnya, habis semua. Ternakan, tanamannya, semua habis. Mati ternakan dia. Habis, tak berkembang perniagaannya. Langsung habis, tutup semua. Miskin. Ternyata dia masih lagi beriman pada Allah, bertahan. Memanglah sedih, mau tak sedih, rumah tak ada, apa tak ada kan, contoh sedih. Dan ketiga, diuji dengan penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit, kusta. Yang mana penyakit pada tubuh badan Nabi Ayub ni liang, tahu tak liang? Liang lah, liang roma tu, yang lubang-lubang pada tubuh badan kita ni, tidak ada satu liang pun tertinggal kena penyakit, semua kena. Malahan menurut pandangan riwayat ni kata, dalam tubuh badan Nabi Ayub ni, yang tak kena penyakit dua je, mulutnya dan hatinya. Yang lain semua kena. Bila kena, ada pandangan kata
dia kena menanggung penyakit ni 3 tahun. Ada pandangan kata 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Tetapi pandangan yang paling banyak sekali, termasuklah Nabi kita bercerita pada Abu Hurairah, dia kata ditanggung penyakit ini oleh Nabi Ayub selama 18 tahun. Maka bila pernah ditanya oleh isteri dia, wahai Ayub, apalah salahnya kau minta dengan Allah Ta'ala? Tentulah taklah makbulkan. Tapi Nabi Ayub tak komplain. Apa kata Nabi Ayub? Baru 18 tahun ni sakit, takkan aku nak mengeluh. Dulu 70 tahun sehat, aku tak pernah komplain pun. Kenapa sekarang aku nak komplain? Macam itulah ayat dia. Malahan Nabi Ayub, ulat-ulat dah berulat-ulat tau, busuk ni, dia tak boleh duduk dekat masyarakat. Dia kena duduk bersembunyi dekat gua tu, untuk mengelakkan orang ni masalah. Ada 2 je sahabat yang rajin berulang tengok dia. Ulat penuh ni dekat dia punya bernanah-nanah ni, yang bau-bau busuk ni, ulat penuh kat situ. Pernah satu ketika ulat tu jatuh ke tanah. Kalau kita terpijak, padan muka kau ambil lah, pijak lagi kan. Tapi Nabi Ayub ambil balik ulat tu, letak balik dekat tempat nanah tu tadi, sebab takut ulat tu tak boleh makan. Bayang macam tu lah Nabi Ayub, sabarnya. Cuma ada satu insiden Nabi Ayub tak tahan. Kan 2 orang yang rajin ziarah dia tu tadi, yang 2 orang tu cakap apa? Entah apalah dosanya Nabi Ayub ni sampai teruk sangat dia kena penyakit macam ni. Entah apalah dosanya, dia sebut macam tu. Jadi masa tu Nabi Ayub tak tahan. Masa tu lah Nabi Ayub berdoa pada Allah, bersujud. Dia kata, demi Allah aku tidak akan bangkit daripada tempat ni, melainkan aku merayu agar kau sembuhkan penyakit aku. Ada pandangan kata tiba-tiba Allah Ta'ala siapkan air, sediakan air untuk dia. Ada pandangan kata dia suruh hentakkan kaki dia, maka terkeluarlah pancuran air jernih tu, digunakan dia suruh minum dan mandi. Bila bawa mandi, segala yang luka-luka yang tadi penyakit kulit tadi sembuh, berkilat, elok kulit dia. Dan bila dia minum pula, badan dia bertenaga. Dia pada lemah tadi, dah tak tahan tadi, sakit, tiba badan dia segar. Hampir sahaja bila dia balik jumpa dengan isteri dia, sebab baru je tadi tinggalkan dia, tengok tak sihat, tiba-tiba betul ke ni lelaki aku, muka dia lain, wah itulah muka dia sebelum muka dia sakit. Dan selepas pada itu dikurniakan pula rezeki, awan berarak menaungi, longgokkan bijirin, longgokkan perak untuk murahkan balik rezeki Nabi Ayub, sebabkan kesabaran dia tadi. Dan kemudian ganti pada anak dia yang dah meninggal dunia tu, digantikan dengan 24 orang anak sekali ganda. Jangan fikir macam mana, tak usah. Memang dia boleh. Umur dia tak macam kita, kudrat dia tak macam kita. Kita kalau 10 tu dah habis putih urek dah, tak tahulah. Sentuhan menang kan, siapa orang ni, lupa dia dah kan. Tapi dia sihat, oleh sebab tak ada masalah. Murah rezeki dia Nabi Ayub. Jadi makna kata, kalau fikir nafsu tak tahan, Allah kenapalah aku jadi ni, bala betul, kenapalah hidup aku susah macam ni, ya Allah, dia kata kan, macam kita mungut. Nabi Ayub tak pernah mungut, kan? Telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit daripada membuka sebuah kota sendirian. Bayang tu, nak buka kota bandar ni taklah sesusah kita mengekang nafsu sebenarnya. Nafsu tu tak dapat ni, nak ni, tak dapat tu, nak tu, kan? Iyalah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, aku dan nafsuku bagaikan gembala dengan kambing ni. Jika aku menahannya dari satu sisi, dia melompat dari sisi lain. Kenapa pun kambing kan, tahan sini ada lagi sini, tolak situ dia pergi sini, tangkap seekor, yang seekor ni pula macam ni. Semalam kau orang share dalam media sosial tu, yang beruang tu nak bawa anak dia melintas jalan tu, ada 3 ekor kan, dia bawa seekor pergi sini, yang seekor ni lagi balik pergi seberang sana. Ni kereta berhenti, dia tunggu dia ni. Lepas tu dia tarik 2 ekor, dah sampai 2 ekor, yang seekor tu panjat pula naik atas. Mak punya kerja satu hal pula kan. Kalau arwah abah saya dulu cakap apa, binatang tu beruang ni tu. Memang binatang pun, tapi itulah abah saya cakap. Dia masa tu abah saya naik kereta, so, brake emergency, sebab lembu terrelax tengah.
Abah saya cakap binatang betul lembu ni. Memanglah bah, dia kata. Memang binatang pun lah, tapi itu ayat Abah saya tu. Ya, okey. Jadi barang siapa yang dapat menjinakkan nafsunya, dia akan dibungkus dengan kafan rahmat dan dikubur dalam bumi karamah. Kontrol nafsu. Tetapi barang siapa membunuh hatinya, terbungkuslah dia dalam kafan laknat serta terkubur dalam bumi azab. Melayan nafsu ni benda pelik-pelik pun boleh jadi. Saya baru je dapat satu kes ni. Dia jumpa saya, anaknya dah 4 orang, akak ni dah 4 orang anak, baru tahu lelaki dia minat dengan lelaki. Tak apa kojo tuan-tuan. Kambing pun kau nak jantan betina tu. Dia yang orang pula banyak. Masalah dah kahwin, dah ada anak 4 orang. Bini dia pun heran. Bila buka handphone lelaki, dia tengok pula gambar lelaki, semua tak baju. Macam tu lah. Hati-hati hati-hati. Dah mau tengok muka macam straight, tapi rupanya bengkok-bengkok. Heran lah kan. Saya tanya doktor psikologi di apa, untuk kes-kes HIV. Dia kata tak sampai pun 10% yang HIV ni berpunca pada penyalahgunaan dadah. Yang ramainya semua yang sejenis ni. Macam mana kan? Rupa-rupanya dia ada macam-macam benda lah yang untuk bantu dia. Barang-barang yang dia beli dekat Shopee tu. Tahu tak betul dia cerita? Memang betul. Minyak rimau lah, apalah. Tak tahulah apa kegunaan dia. Tu salah kaji kan. Pening kepala lah kan. Iya tuan. Ramai pula tu yang macam tu. Dia nak kahwin buat cover line aja. Pening kepala. Yang jadi apa? Yang jadi pasangan dia tu pula, yang lembut tu. Entahlah. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk pula jadi perempuan. Nak pening kepala. Aduh. Saya kalau keluar TV jadi pengacara dulu kan, kantor program kan, yang make up tu, kalau dapat yang perempuan tu tak apalah, dia pun tutup muka lah. Dia macam, kalau TV hijrah tu macam nak melukis, punya panjang bros tu. Wah, macam tu. Siap pakai glove tu kan. Ya, kalau buka mata sikit kan, tengok apa start, tutup mata boleh kena. Tapi yang masalahnya TV ni, ada stesen TV tu dia bagi yang tak pasti dia tu siapa. Ini lelaki ke perempuan? Contoh kan, nak kata perempuan kasar sahaja. Lama tu minat dengan ustaz tu. Kasar tu. Pening pada. Dia pakai je perempuan pula tu. Minta-minta, ya Allah jauhkan aku, ya Allah daripada kecenderungan macam tu, ya Allah. Kita cakap tak takut. Ramai tau kat luar tu. Sampai, tapi memang kata yang doktor yang jaga kes ni, dia kata memang ramai dia akan tanya, kak tak ada ke mana perempuan nak kahwin? Saya nak kahwin lah. Kata, dia nak kahwin memang je nak cover tu je, cover line. Okey. Tiba-tiba tajuk tu pula keluar kan. Betul lah tu, nafsu lah tu. Melayan nafsu yang pelik-pelik ni. Nafsu nak membeli je. Kau pergi Bandung kan, kau jangan lupa kau. Kan, pergi Bandung. Bali. Licin takar sampai tak ada duit dah. Kan? Sanggup minjam dengan orang, cepatlah ada duit pinjam, nanti aku ganti balik. Tak terganti. Ada satu sampai tahap dia jadi penyakit kan. Ada satu penyakit dia kena beli kat, walaupun dia ada kat rumah benda tu. Dia beli, akhirnya rumah dia penuh dengan barang yang sama. Ada tu nama apa nama penyakit tu, lupa dah. Ada penyakit tu, penyakit dia kena beli. Dia kat handphone tu dia tak boleh, dia kena tekan juga add to cart. Dia kena beli. Tak boleh kan. Orang lelaki jarang beli. Kalau dia beli kan kena sound dengan bini dia. Hai, dah pandai sekarang, dia sound dengan kita. Ada orang lelaki
Orang perempuan beli tak apa. Jadi orang lelaki nak beli pun kena suruh bini dia belikan. Dia transfer kat dia. Ali bin Abi Talib juga berkata, aku dan nafsuku bagaikan gamalan. Ini sudah tadi, jap. Tetapi barang siapa membunuh hatinya, terbungkuslah dia dalam kafan laknat serta terkubur dalam bumi azab. Jadi pastikan kita dapat menjinakkan nafsu kita, melayan nafsu kita. Akhirnya tak apa, relax lah, okey je. Kau pergi. Alah, bini kau bukan tahu pun yang jenis kena tangkap basah tu, yang masuk dekat dalam, pergi hotel apa semua. Itu tapi sekarang ni memang dengar ada kes tu yang sekarang ni. Dia offer apa? Dia ada satu apps dan ada group dia. Dia melacurkan pasangan dia sendiri. Ni sekarang ni buat online, tapi pelanggan dia semua ke Bangla, Nepal, Myanmar. Dia bawa pergi hotel. Aja siap beritahu lagi. Isteri saya usia 40 tahun, 45 tahun. Isteri saya mengandung 3 bulan. Nak tak? Dia siap dulu. Iya. Saya dapat tu mengeletas cuba betul tahap tu. Betul. Pergi kat hotel, sampai dekat lobi, bayar kat suami dia. Suami dia ambil, dia pun naik, bagi kunci bilik bini dah tunggu kat bilik. Sekarang ni. Jangan main-main sekarang. Tahu lah apa nak jadi kan, terperanjat kan. Sebenarnya semua tanda-tanda dah dekat lah tu. Dah dekat nak kiamat dah. Pelik-pelik semua. Ya. Tanda-tanda akhir zaman banyak. Seorang ibu melahirkan tuannya. Maknanya apa? Anak mengarah je mak dia. Mak jagalah nak. Saya kan sudah bagi 500 sebulan. Apa lagi mak nak? Tengok. Macam dia tuan mak dia. Tu seorang ibu melahirkan tuannya. Tu saya dulu kalau nak tanya, saya tanya mak saya elok, mak boleh tak tolong jagakan anak? Nanti bayarlah bulan-bulan kat mak. Mak jawab, ponik jaga kau. Nak jaga anak kau pula, kau jagalah sendiri. Macam tu. Mak saya macam tu je. Okey, line clear. Dah mak cakap macam tu. Tapi kau setakat nak jaga sekejap sehari, mak jaga kejap je. Nak pergi IKEA. Kan takut hilang kan. 3 jam je jaga. Rupanya 3 hari. Dia tak sedar dia ada kat IKEA tu dah 3 hari. Kan teruk sangat tu. Saya memang contoh kena exaggerate biar faham. Enggak nak macam tu lah. Tapi taklah kan. Jadi macam tu lah. Melahirkan tuan, memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Tu tanda akhir zaman juga. Nabi sebut tu. Memberi urusan umum, jaga orang ramai, bagi orang yang tak ada ilmu, apa pun tak tahu. Contohlah kumpulan usrah suci ni, bagi benahari orang yang tak pandai ngira macam mana? Kan? Pening lah kepala kan? Macam tu lah. Benahari tentulah orang yang pandai kira. Bukan orang berkira. Pandai kira. Pandai kira-kira. Kan? Tu dia. Zahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, ada ke tak tanda-tanda akhir zaman yang lain? Sekejap nak ingat boleh. Itulah yang lahir senapang, tiba-tiba dah besar jadi perempuan. Itu pun tanda akhir zaman tu. Kan? Dia kejahatan yang dia buat hari ni lagi teruk daripada zaman dulu. Macam tu, kena ingat. Macam dulu ingat tak zaman jahiliah, dia tanam hidup-hidup anak perempuan. Hari ni tak kira, dia tanam semua. Betul tak hari ni? Tu yang dekat hospital, ada satu kali tu dekat hospital kerajaan, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibu dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Betul. Pelik kan? Tapi tu yang berlaku. Mak pidandut bawa anak perempuan sekali. Lepas tu tak apa air yang ditolan kan. Lepas tu nampak samur, bawa balik rumah. Dia rasa dua-dua sekali. Rasa tu satu hal, tapi Allah tunjukkan dia mengandung tu boleh lahir hari yang sama. Pagi mak, malam anak, macam tu lah. Bila baby tu lahir, apa status dia berdua tu? Kau ni adik-beradik aku ke pak saudara aku? Lagi teruk pada keluarga 69 tu.
Itulah keadaan. Dia cakap keadaan pelik hari ni. Tengok tadi, boleh langgankan isteri sendiri macam mana. Gila macam tu. Tu belum cerita lagi berniaga doa. Berniaga doa. Doa untuk panjang umur 350. Doa cepat dapat jodoh 500. Doa dekat depan Kaabah kat rukun Yamani lain harga. Kalau doa tu dekat dengan Hajarul Aswad lagi mahal. Contohnya tu lah kan. Sekarang ni macam-macam orang ni menipu urusan agama. Tahu zaman kat tu tawaf kat KLIA kan. Pergi umrah tawaf kat KLIA, pelintau mana aja. Cari-cari tak jumpa, dah 7 kali pusing dah ni kat KLIA. Akhirnya balik. Petang tu dah sampai Seremban. Orang kampung pun tanya, lah kau buat apa sini? Aku pergi balik hari je. Dah kena tipu balik hari apa? Yang seorang tu package berubah. Sampai sana hotel bertukar. Yang ni hotel bertukar. Kesian lah kan? Tu sebab. Tapi betul, siapa pergi umrah hari tu dalam bulan 10, 11, 12 tahun lepas? Siapa dah pergi? Ada tak? Tak ada. Mak pergi. Tanya mak ada tak? Mak cakap orang Malaysia tak ramai. Orang Malaysia dah tak ramai dah. Saya paling happy sekali bila orang Malaysia tak ramai. Tenang sikit hidup aku. Tidak berjalan tengah tawaf ambil gambar tu. Ambil gambar Ustaz. Orang tengah tawaf ni kau tunggulah. Kan kira nak tawaf. Allah minat betul lah. Lupa dia tawaf. Betul. Tak ingat bersengang berapa ke? Dia pandai. Dia pakai, dia nak kira persengan tawaf tu, dia pakai getah gelang tu. 7 ni. 7 belah sini. Habis satu round letak getah ni satu. Habis satu round ambil 200 bersarung kat sini. Sudah ni sini tinggal 4, ni tinggal 3. Lepas tu ustaz dah terlupa kanan kiri kanan dah lupa. Getah mana tadi ke sini tadi dah lupa. Itu macam-macam dia. Aduh, tapi hari tu orang Malaysia pun tak ramai. Sebab mungkin pertama mata wang ia jugalah, mata wang jatuh. Masa bulan 10 tu 5,000 kita dapat 3,800 rial. Apa tu? Tahulah. Sekarang ni naik sikit lah katanya. Naik sikit. Tengok boleh tukar kat mana? Tukar kat Mid Valley. Mid Valley tinggi sikit. Beratur panjang. Ada yang beratur kat situ panjang sangat. Langsung tak pergi umrah. Sebab duit tu tak dapat tukar. Macam-macam kan. Itu saya cakap tak ada cerita tu, tak ada. Kan? Lagi satu lagi nafsu ni, kalau marah tu mulut tercepat nak bercakap, jangan. Ada satu hamba Allah ni dapat pergi haji, tapi dia senarai simpanan. Pakcik standby, tapi tak tahu dia boleh tak standby je. Lala seorang pergi. Lepas tu orang dah mula balik tau. Dia dapat KT yang terakhir simpanan tu. Tiba-tiba orang tabung haji telefon, pakcik siap besok pergi ke airport, dah boleh pergi. Last sekali terkeluar daripada mulut suami tu, baik tak payah pergi. Ayat dia, baik tak payah pergi, dia kata. Isteri dia, abang dia tak baik lah cakap macam tu. Saya kenal lah hamba Allah ni, saya kenal. Lepas tu bila sampai dekat tanah suci, dia turun jejak air kaki, zap, koma suami tu. Jadi isteri dia tak nak, buatkanlah mana yang boleh. Letak kat wheelchair, buatlah bang, apa yang abang cakap bang. Menangis lah bini dia, buat wheelchair syarat je. Lepas tu hantar balik. Bila hantar balik sampai kat KLIA, orang tabung haji kata kita hantar dia ke hospital lah. Tak payah, kata isteri dia. Hantar balik rumah. Isteri dia yakin, sebab isteri dia tahu cerita tu kan. Sampai rumah sedar elok. Lepas pada tu memang sekarang memang berubah hidup dia. Dia hari-hari surau masjid lelaki tu.
Lepas tu dia pergi umrah. Kan. Sekarang macam sekarang harga mahal kan. Memang tak pergi lagi tu. Jangan cakap tu. Mudah-mudahan dapat pergi. Ada orang sekarang ni kan dia ada tapisan sikit kan, BMI kan. Tapi saya tengok acik tu yang pergi tu ngigil jalan. Lopeh dia BMI kan. Macam mana lah lopeh tu kan. Lepas tu cakap macam mana. Kadang orang tu pula jangan cakap. Ada seorang pakcik tu dia cakap, kau tengok tu mengigil. Tak lepas tak tidak ada buat haji. Makcik tu Aminah balik elok, pergi ngigil balik elok. Yang bercakap tadi balik ngigil. Iya tu sebab jangan cakap orang. Iya. Saya hari tu mak saya masa pagi bulan 2 tahun lepas. Heran saya mak saya berjalan, dia tak nak naik apa, tak nak pakai wheelchair, tak nak apa, tak nak pakai skuter, jalan ni. Dahsyat mak. Macam saya ni masalah kalau jalan ramai-ramai dengan family. Sebab slow. Saya langkah panjang. Tung. Saya kalau dengan Turki tu sama saya berlari. Dia peluh. Kalau dengan family kan kan. Terasa lah makin pergi makin jauh pula rasa terpasai tu. Kan macam tu kan. Kan kita sebenarnya bukan makin jauh, kita ni makin tua. Tu makin berusia. Allah sejuk pula tu, hari tu negatif. Apa bukan negatif, itu suhu dia 17 darjah ke 15 darjah. Dekat Madinah kalau subuh kena pula semayang dah penuh, kena naik atas, tingkat atas. Ya Allah, yang tak berbumbung tu, yang terbuka tu. Ya Allah, semayang sebelah nyawa tu. Mana nyawa tu terkeluar semayang sekali. Nampak nyawa tu. Macam tu dia punya sejuknya lah. Macam tu. Ya macam tu lah. Saya punya gambaran kan macam tu lah. Tapi tak adalah macam tu. Akak terbayang taruh mana tu tergalak. Terbayang mana nyawa tu sebelah tu kan. Zahir bin Mu'az Ar-Razi berkata, perangilah nafsumu dengan tahan dan riadah, latihan rohani. Riadah adalah mengurangi tidur, kurangkan tidur. Makan mahu pun bercakap. Menahan kepedihan daripada makhluk. Sedikit tidur akan menyucikan kehendak. Sedikit berkata akan selamat daripada bencana. Dan menahan pedih dapat mengantarkan sampai ke puncak. Bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Sesungguhnya banyak makan dapat mengeraskan hati dan menghilangkan cahayanya. Dan cahaya hikmah adalah lapar. Serta kenyang dapat menjauhkan seseorang daripada Allah. Nampak tu. Kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan cakap. Kan. Penceramah tak apa, penceramah tak cakap macam mana pula. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Kan. Kurangkan cakap. Ustaz ni cakap. Ya. Tidur pula berdengkur. Sekarang saya itu buat sleep study. Pasang wayar tu, letak kat dada ni, tidur. Dulu kita percaya yang kita berdengkur sebab kita penat sangat. Rupa-rupanya sekarang dah ada sleep study. Dia ada obstructive apnea dengan hypoapnea. Mat, kajian menyeluruh, nampak? Obstruktif tu maknanya tertutup terus injap nafas tu. Yang kalau yang orang lelaki terperanjat sendiri tu lah. Orang terperanjat ni tengah tidur sendiri terperanjat tu. Macam tu. Itu tutup habis. Kalau tu kan itu separuh. Jadi dia pakai mesin tu, dia kurang-kurang mesti 5 jam tidur. 5 jam tidur pakai benda tu kurang-kurang. Jadi bila cek lepas apa hantar dekat lab, dia cek rupanya saya dalam 5 jam tu purata 84 kali nafas saya terhenti setiap jam. Oksigen saya paling tinggi 92-93%, tapi bila dia boleh drop ke 60%. Tu yang ramai yang mati dalam tidur tu. Lepas tu korang mulalah alhamdulillah dalam tidur, ya Allah. Kau tak tahu kau tercokik dalam tidur. Rupanya untuk saya lepas tu saya telefon pakar pulmonologi. Dr. Nurul, dia kata, kau macam tu ustaz memang kena pakai oksigen. Baru tahu. Kena pakai. Cubalah siapa yang pergilah buat. Sebenarnya saya mula adik saya pakai.
Saya kalau dengan dia tidur satu bilik memang berlawan tu. Belum menjawab. Kita tak tahu orang lain dah nampak kan. Sebab saya sepanjang saya tidur saya tak dengar. Saya tak dengar pun saya menengku. Kata Panglima Angkatan Tentera Camp Penrison kat Kuching, dia kata berdengkur ni dia dicerita. Sebenarnya orang yang tidur tu dia seolah berada di camp safari. Dia jadi harimau. Dia nampak rusa tu, dia kejar. Bila dapat seekor. Lepas tu dia panggil yang lain datang. Yang lain datang. Panjang cerita dia. Iya. Betul. Nampak macam tu. Rupa-rupanya sleep apnea ni bahaya, sangat bahaya. Saya bila kena 84 kali tu saya baca. Lepas saya ambil oksigen tu, saya pakai oksigen yang dia pakai yang demo set kan. Dia pakai yang testingnya. Pakai, Allah. Orang rumah saya kata apa? Siapalah yang ICU tidur sebelah aku ni kata. Kan? Tapi bila pakai oksigen, rumah saya terperanjat. Kurang bunyi dah. Dia kata tak ada bunyi. Sekala je. Lepas tu bila cek bacaan dia, hantar kat lab balik, rupanya dalam tempoh tidur tu daripada 84 dah tinggal purata setiap jam tu 10.5 kali je. Memang ambil gitu kan, senyap. Itu sebab orang lelaki macam saya lah kan, naik kereta dia mana ni, masjid wilayah dah macam tu kan, tidur. Memang tidur. Tu sebab lepas tu kita rasa macam penat je badan kita. Sebab tidur kita tak kualiti. Orang sebelah senyap pun tidur tak kualiti. Saya pernah buat family day kumpul keluarga kan. So rumah kampung tu tak cukup, rumah nenek tak cukup, pasang kemah yang aircon tu, tidur berlambak lah. Semua bini duduk membincang, mengulas dengkuran suami yang tidur. Dia memang macam tu lah tiap hari kan. Kau boleh tahan macam tu lah gaya dia macam mana kan. Kadang-kadang orang perempuan dia gemar tu sap. Big up. Kalau suami tu masa tu dapat rusa seekor menangkap kan. Okey. Rasulullah SAW telah bersabda, terangilah hatimu dengan lapar. Terang hati dengan lapar. Bila lapar kan, macam-macam benda kita boleh fikir, macam-macam benda boleh buat. Tengok bila kita puasa, kita boleh mengaji, nampak tak? Kita boleh pergi tawaf dekat bazar Ramadan kan, kita boleh macam-macam tawaf, sa'i, semua dekat bazar Ramadan tu. 7 kali pergi, tak beli lagi. Pergi tak beli lagi. Tengok, nantilah. Ya. Tak lama lagi ni sekarang dah keluar ada iklan tapak bazar Ramadan. Gila betul kan. Tu sebabnya kita ni kena ready dah baju Ramadan untuk tarawih, slipper Ramadan untuk tarawih. Macam tu baru steady. Orang Arab masuk je Rejab dah terbayang Ramadan. Tu orang Arab masuk Rejab dah terbayang dah Ramadan. Ya Allah, Ramadan. Orang Arab. Orang Malaysia belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Tu lagi jauh. Lagi dahsyat pada orang Arab tu. Itu lah. Dia masuk Rejab terbayang Ramadan. Kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi hebat kan. Macam tu lah. Terangi hatimu dengan lapar. Perangi nafsumu dengan lapar dan haus. Sentiasalah mengetuk pintu syurga dengan lapar. Sungguhnya pahala demikian itu bagaikan pahala pahlawan membela agama Allah. Dan sungguhnya tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan haus. Tidak akan masuk ke kerajaan langit seseorang yang memenuhi perutnya dan kehilangan lazatnya beribadah. Dah makan banyak, hilang lazat beribadah. Kan? Sekarang ni dah boleh dah puasa Rejab, puasa hari. Nabi kalau boleh memang Nabi puasa hari. Cuma Nabi buka juga sebab Nabi takut sahabat-sahabat ingat wajib puasa Rejab tu. Hari-hari boleh puasa dalam bulan Rejab. Bulan Syaban boleh setakat sampai 15 Syaban saja.
Ya, tapi kalau yang boleh macam mana? Boleh tak lebih daripada 15 Syakban? 16 Syakban nak puasa sampai sebelum Ramadan, boleh dengan dua syarat. Pertama, orang tu memang sepanjang hayat dia tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Dia memang sentiasa buat, bukan hanya time tu je. Dan yang kedua, orang yang berhutang, masih lagi belum lansai lagi dia punya puasa ganti. Tapi jangan sesaja tunggu Syakban. Banyak kita tak belum ganti. Dah ganti dah, awal-awal dah ganti. Kan? Tidak akan masuk ke kerajaan langit seorang, makna tak boleh masuk syurga orang yang memenuhi perut ini dengan kehilangan lazatnya beribadah. Telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam, agar ku temukan lazatnya beribadah kepada Tuhanku, dan aku tidak pernah minum puas semenjak masuk Islam, kerana rindu berjumpa dengan Tuhanku. Ini kerana jika banyak makan akan sikit beribadah. Sungguhnya jika orang banyak makan, beratlah badannya, mengantuk dan lemahlah anggota badannya, sehingga tidak membuahkan sesuatu. Dia tidur melulu bagaikan bangkai terbuang. Demikian adalah kitab Minhajul Abidin. Yalah, bila makannya tersandar. Contoh nampak dah lena, bini dah siap pakai telekung dah. Bang, tarawih tak ni? Tarawih tak ni? Jalan lu. So jalan dulu tu ada harapan. Ada harapan tak pergi. Dia kena kuat tu, kena kuat. Daripada Luqmanul Hakim, dia berkata pada puteranya, jangan engkau banyak tidur dan makan. Barang siapa memperbanyakkan keduanya, pada hari kiamat dia miskin amal soleh. Nampak tidur dan makan. Banyak sangat tidur. Tidur kena cukup, bukan tidur cukup-cukup. Kena faham. Makan pun sekadaran saja untuk hidup. Ya, macam tu. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah engkau membunuh hati dengan banyak makan dan tidur. Sesungguhnya hati akan mati bagaikan tanaman jika tergenang air. Hati akan mati macam pokok lah kan, kalau tak lebih naik mati pokok tu kan? Macam tu lah. Orang-orang soleh mentafsirkan perut ibarat kuali di bawah hati. Perut tu macam kuali di bawah hati. Jika terisi banyak akan menggenangi hati hingga menjadi kotor dan hitam. Di samping itu banyak makan dapat mengurangkan kecerdasan dalam mencari ilmu. Slow je, puas mikir, macam buka kerut, apa ni, tak faham. Nah, lepas tu lalah dia terfikir lain. Lepas ni nak makan kat mana? Dia fikir tu, macam tu makan lagi tu. Orang Malaysia ni buat pertandingan makan roti canai. Pertandingan roti canai terbuka negeri Melaka. 8 keping dia seorang. Gila. Yang seorang tu 12 keping, lepas tu langsung mati. Sebab apa? Sebab roti tu kembang kan perut dia. Iya, main-main, makan banyak kan. Hati. Kemudian diceritakan daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, dia melihat iblis membawa beberapa tali. Kemudian dia bertanya, apa itu? Iblis menjawab, inilah syahwat. Dengan ini akan aku ikat anak cucu Adam. Yahya bertanya lagi, apakah pernah kau mengikatku dengan itu? Iblis menjawab, tidak. Hanya pada satu malam kau makan sampai kenyang, kerananya aku beratkan kau melakukan solat. Kemudian Yahya berkata, sungguhnya setelah kejadian itu aku tidak akan makan sampai kenyang selamanya. Iblis juga berkata, sungguhnya aku tidak akan melepaskan seseorang selamanya. Demikianlah orang yang tidak pernah kenyang selama hidupnya kecuali satu malam. Bagaimana orang yang tidak pernah lapar selama hidupnya kecuali satu malam lalu mengharapkan lazatnya ibadah? Itu dia. Dia tak pernah kenyang melainkan satu malam. Tiba-tiba kita pula compare dengan kita, tak pernah lapar kecuali satu malamnya lapar. Heboh, hari tu tak ada makan, kau tahu, teruk betul. Penat dah lah, penat hujan. Beria aku pergi kat masjid wilayah tu. Makan tu kerja kat orang belakang tu. Contoh, saya tak cakap ni contoh. Dia marah makanan tak ada. Dia sebabkan satu malam tu dia lapar, heboh cerita dengan orang. Teruk betul, aku tak nak pergi lah. Makanannya sikit. Makanan tu aku tak ada, aku fikir lah. Contoh dia kata betul. Sedangkan kita kena kurangkan makan. Lagi satu lagi, kalau ikut akhlak Nabi, Nabi tak pernah mencerca makanan. Kita tengoklah macam mana kita cakap, mencerca makanan. Pergi makan ke rumah orang, tak sedap lauk tu, saya cakap
Kau jangan ambil banyak. Jangan ambil banyak. Tak sedap. Saya cakap dengan kawan. Siap sama dengan kawan tu. Dengan gaya-gaya tu. Mana ada tuan rumah order catering tak sedap, tak ada. Masa food testing tu okey je. Kan? Tiba-tiba ni bertukar ni tak sedap. Tiba-tiba berbau pula kari tu, contoh. Kan? Macam-macam kan. Ya. Itulah ujian. Jangan mencerca. Cakap tu mulut tu biar baik-baik. Kadang kat masjid jumpa orang, lama tak nampak, macam dia seorang di masjid, menyampah aku tu ceritanya. Ayat tu lah, memanglah dia tak cakap. Dia cakap, lama tak nampak. Tempat dia tanya tu masjid. Salah tu. Lama betul aku tak jumpa engkau. Kau sihat? Macam tu tanya. Kalau saya, lama tak nampak, buta. Kalau lama tak jumpa pun betul, dah lama tak nampak. Kau jumpa doktor mata, pahala kau tak nampak ni, buta ke apa? Macam kan? Tu arwah abah saya tu. Kalau tak nampak buta dia. So dia cakap dengan abah, nanti hari Ahad ni kena pergi sekolah lah abah. Hari Ahad abah tak boleh hantar, hari Minggu boleh. Itu abah sih. Dia kata tak bergurau bukan abah saya lah. Nasib baik saya tak macam tu. Kemudian sambung. Demikianlah orang tidak punya. Diceritakan juga daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, pernah satu kali dia kekenyangan makan gandum. Pada malam itu dia tertidur. Ni cerita yang satu malam tu. Yang malam lain dia tak kenyang. Tiba satu malam, melainkan satu malam, dia kata. Pada malam itu tertidur, ketika berwirid kemudian Allah memberi wahyu padanya seraya berkata, apakah engkau menemukan rumah untukmu yang lebih bagus daripada rumahku? Apakah engkau menemukan teman lebih baik daripada berteman denganku demi kemuliaan dan keagunganku? Jika engkau melihat syurga Firdaus lalu melihat neraka Jahannam, maka pastilah engkau akan menangis mengeluarkan nanah sebagai ganti air mata, dan engkau akan memakai besi bagi menggantikan kain. Ni orang kena seksa kan. Tu dia tanya. Langsung dapat peringatan daripada Allah. Kita ni kadang kita sendiri kena cari peringatan tu. Tuhan dah bagi dah, kita je kan. Macam contoh lah, dah dapat pesanan-pesanan, jangan macam ni, jangan macam ni, buat juga. Jangan mengumpat, buat juga. Jangan kita kutuk orang dekat dalam media sosial. Sudahlah, jalanlah kau, mati lagi baik, komen dalam tu. Ayat yang tak baik kan kita keluarkan kan. Bila dah ditegur tapi buat, dalam senarai neraka tu ada satu neraka namanya neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni dikhususkan untuk orang, salah satunya dah diberi peringatan tapi dia tak ikut. So datang kelas kan, hari Selasa pukul 9 malam kan. Tapi sekarang isyak lewat kan, isyak lewat jadi lambat sikit lah. Saya pula tadi lepas sembahyang isyak tu, aduh tibalah rasa nak terkencing. Tu yang kabut keluar tadi. Jauh lah jamban dia. La ilaha illallah. Kan dah masuk tempat ambil wuduk tu, mana pula nak kencing ni? Tak pula. Rupanya tempat ambil wuduk lain kan. Macam-macam lah tuan-tuan. Itu belum cerita lagi kan, yang buang air tiba-tiba kepala pipe tak ada. Ujian. Itu sebabnya kalau kita ni menangis ni kan, kata Sayyidina Abu Bakar tadi, kalau kita tengok syurga Firdaus, kita tengok neraka Jahannam, barulah kita rasa menyesal. Menangis keluar dalam, kata Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat yang lain, dia kata akhirat besok seramai-ramainya orang akan menangis keluar air mata darah sebab menyesal. Menangis air mata darah, punya banyak air mata tu kalau letak perahu berlayar. Bayangkan, atas dunia suruh menangis tak nak. Nanti tajuk menangis kerana takut pada Allah. Dah sudah menangis kerana takut pada Allah kan. Menangis kerana takut pada Allah. Menangis kerana takut pada Allah ni insurans. Diharamkan tubuh badan ni daripada dijilat api neraka untuk orang yang menangis kerana Allah. Soalan bocor.
berhentilah menangis sebab jantan. Orang perempuan menangislah kerana Allah, lagi besar manfaatnya. Faham Mulai sekarang jangan lagi dah apa yang suami kita nak, setuju faham tu. Saya cuba je nak tengok lulus tak lulus. Tak adalah, maksudnya jangan menangis kerana manusia dah, cukup-cukup lah. Biarlah menangis tu kerana Allah, menangis kerana agama, kan? Macam tu. Jadi pada kata dalam bab kita menahan nafsu dan syahwat ni betul, sebab nafsu ni dia mendorong, dia tak tanggungjawab, dia suruh. Datang pula iblis dengan syaitan, dia bantu lagi. Come on lah, boleh je, kau buat lah. Isteri kau bukan tahu pun, dia pergi yang kena tangkap tu lah. Dia pun masa tu nafsu pun berbelah lagi. Kau buat tak? Buat lah, dulik aja. Lain clear ni, kan kita dah tengok tadi tak ada orang lain pun kat hotel ni. On. Tiba-tiba kena ketuk pintu, datang pejabat agama. Aduh, habis masa depan. Masa depan apa? Masa depan keluarga. Lepas tu dia datang pula dulu. Datang pula dia kata, tolonglah, tak boleh settle ke? Saya tolong saya bagi abang. Bagi abang 5,000 tak apa. Nak bagi saya, jangan bagi kat saya. Bagi dekat bos sana yang perempuan 2 orang tu. Bagi kat perempuan tu siapa? SPRM. Dah bertukar, daripada tak kena tahan ni langsung kena gari pula. Ya. Saya dulu masa jadi pengarah dulu, kita buat operasi bersepadu. Sekali dengan AADK, sekali dengan apa? Dengan polis, sekali dengan tu pejabat agama. Tu yang tu. Jadi jangan kita melayan sangat ni nafsu dan syahwat ni, ya? Sebab nak lawan nafsu ni satu, jihad di jalan Allah. Jangan kita layan nafsu ni, sebab nafsu ni kalau tak betul-betul memang dia akan menguntuhkan kita, akan merosakkan kita. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tajuk ni dia tak panjang sangat ini, kan? Ada apa-apa soalan? Tak ada terima kasih. Eloklah tu, lepas ni makannya. Jadi mudah-mudahan kita melatih diri kita menahan nafsu dan syahwat. Sebab nafsu syahwat ni bila sekali kita gagal mengekang ni, takut kesannya meruntuhkan nama dan meruntuhkan rumah tangga. Boleh jadi mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama kita amalkan, kita sebar panjangkan, kan? Jangan kita kadang yang sikit tu kita amalkan, itu lebih baik daripada dapat banyak langsung tak buat apa-apa. Jadi minta maaf banyak gurau. Saya ni kalau tak gurau memang gatal badan, kena gurau juga, kan? Yang paling tadi saya pun tak sangka terkeluar contoh tu, yang semayang sebelah nyawa dia tu. Saya pun tak sangka boleh keluar contoh tu, ya Allah. Lain macam malam ni, kan? Jadi itu saja daripada saya.